Sebab Allah Ta'ala cerita Ramadan, puasa boleh ganti. Tuhan cakap satu benda yang saya nak sentuh dan tuan-tuan suruh sentuh, tapi saya nak sentuh beberapa sudut. Allah kata lepas pada ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, kemudian Allah sebut syahrul ramadan alladzi unzila fihil quran, kemudian Allah sebut wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Lepas habis cerita puasa, apabila hamba-hambaku apabila hamba-hambaku bertanya engkau wahai Muhammad tentangku, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku sambut seruan orang-orang yang berdoa apabila mereka berdoa. Saya nak ajak tuan-tuan faham apa benda. Tuan-tuan, nak dekat dengan Allah ni, dia nak kena ada jalan sampai kepada dia. Ayat Quran ini dari segi tertib dia seolah memberi isyarat bahawasanya puasa mendekatkan pada Tuhan. Maka bila orang tanya Nabi, Tuhan mana? Nabi tak kata kalau hampa nak Tuhan, hampa kena main kat aku lah. Hampa ejah dengan akulah hubung hampa dengan Tuhan. Hampa semua jauh, aku Nabi, aku dekat. Allah Ta'ala tak suruh Nabi jawab macam tu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya engkau tentangku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Asalnya dia nak macam ni, faqul inni qarib, katakanlah aku ini dekat. Tapi oleh kerana nak gambarkan dekatnya Tuhan kepada orang yang puasa tu, faqul itu macam tak perlu ada. Apabila hamba-hambaku bertanya engkau tentangku, sesungguhnya aku ini dekat. Maksudnya katakanlah sesungguhnya aku dekat. Tapi Allah buang bagi nak gambarkan dekatnya Allah dengan hamba. Sebab apa hamba bertanya? Sebab hamba tanya, sebab hamba selalu rasa jauh dengan Tuhan. Dan agama ini selalu diambil kesempatan oleh orang-orang yang mengaku mereka wakil Tuhan. Yang mengaku mereka wakil Tuhan. Dalam sepanjang sejarah agama. Kerana manusia yang beragama bukan semuanya memang mencari Tuhan. Tapi ramai yang orang beragama mencari kesempatan di atas nama Tuhan. Allah Ta'ala sebut ya ayyuhalladzina amanu dalam surah Taubah, ya ayyuhalladzina amanu inna kathiran minal ahbari warruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, kebanyakan daripada ahbar warruhban, ahli-ahli bijak pandai agama dan ahli-ahli ibadat, yakni di kalangan ahli kitab, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil, makan harta orang secara batil. Bukan Tuhan bagi tahu kaki judi makan harta orang secara batil, kaki tipu orang, tetapi golongan agama makan harta secara batil. Quran bagi tahu siapa ni? Pendeta-pendeta Yahudi hak ilmu banyak, ahlul kitab. Allah namakan mereka ahlul kitab. Kita kadang baca kitab je, ahlul kitab, ahli kitab. Maksudnya dia tahu belaka lah kitab tu. People of the book. Orang yang tahu kitab. Tapi la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Makan harta orang dengan cara batil, wa yasudduna an sabilillah, dan halang orang daripada jalan Allah. Macam mana mereka buat macam tu? Sedangkan mereka tahu kitab. Pasal mereka tahu kitab lah, mereka tahu macam mana cara nak ambil duit orang. Mereka boleh buat atas nama Tuhan, hampa kena bayar yang ni. Atas nama Tuhan, hampa kena bayar kat aku yang ni. Atas nama Tuhan, hampa kena bayar aku yang ni.
Sehingga dalam Kristian terkenal, dia kata, as soon as the coin in the coffer rings, the soul from purgatory springs. Sepantas wang shilling tu masuk di dalam tabung tu berbunyi, sepantas itulah roh dikeluarkan daripada alam barzakh. Sehingga berlakunya kebangkitan di dalam agama Kristian menentang penyelewengan Vatikan dalam mengutip duit orang yang dinamakan dengan indulgences, di mana mereka keluarkan risalah, tulis nama bapa, tulis nama mak untuk mendapat pahala. Dengan pahala ini maka dapat dibebaskan daripada neraka. Edar orang Kristian di Germany, orang Kristian di Eropah disuruh menyelamatkan keluarga mereka dengan membeli borang itu dan membayar the coins in the coffer, duit di dalam tabung peti itu, masukkan peti gereja itu. Tuhan ingatkan, inna kathiran minal ahbari wal ruhban la yakuluna amwalan nasi bil batil. Ramai di kalangan mereka makan harta benda orang secara batil, kerana mereka buat benda tu. Mereka banyak jalan fikir, kalau awak nak selamatkan, mari saya doakan, awak kena bayarlah sikit kat saya. Isi borang 10 pound, 20 pound, 1 emas, 2 emas. Sebab orang awam jahil. Dan sebab itu Nabi kata, iqra'u Quran wasallallahu qabla an ya'tiya zamanun unasun yaqra'una al-Quran wa yas'aluna an-nas. Dari riwayat Abu Daud, baca Quran, minta pada Allah sebelum datang pada satu zaman orang akan baca Quran dan minta duit daripada orang. Oleh kerana manusia rasa jauh. Pasal apa kita pergi bayar duit kenapa Kristian pergi bayar duit kat padri? Kenapa Yahudi pergi bayar duit kat pendeta? Sebab dia rasa dia jauh. Kita tak sampai kat Tuhan. Kita perlukan orang tengah. Tuhan bagi tahu pada orang yang berpuasa, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya engkau tentangku, sesungguhnya aku dekat. Nabi tak kata apabila hamba-hamba Allah bertanya engkau tentangku, hampa semua tak sampai ke Allah, aku. Pada hadiah Nabi, turih fa inni qarib. Bagi tahu aku dekat, yakni Allah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menyahut seruan orang-orang yang berdoa apabila mereka berdoa. Falyastajibu li, sahut seruanku. Mereka kena sambut seruan aku. Wal yu'minu bi, beriman denganku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Ini perkara yang perlu kita fahamkan kepada orang awam. Kerana pada hari ini tuan-tuan, hadirin dan hadirat, apabila ramai orang nak pada agama di dalam masyarakat kota, masyarakat yang mula sibuk. Bila sibuk, saya buat contohlah nak bagi faham keadaan perbezaan masyarakat. Walaupun hari ini manusia pandai berhubung, kita kenal dengan semua orang, kita kenal, kita pergi dulu kita jumpa satu orang, zaman tak ada telefon, tak ada apa, mungkin 5 tahun pula baru boleh kita jumpa. Sekarang ni saya pergi ke Antalya di Turki, ada satu global summit, Obama anjur dipilih, berapa orang dijemput daripada Malaysia, ada 2-3 orang dijemput, saya termasuk salah seorang. Pergi ke situ, macam-macam Datuk Bandar, balik kita dapat berhubung semua dulu dalam grup, boleh tanya tu tanya ni, manusia berhubung. Tapi manusia berhubung dengan teks. Manusia dah hilang, sibuk ni manusia ni, teks sana teks sini. Dulu orang tak ada telefon, orang duduk, anak satu orang pergi ngaji di universiti mana di Kuala Lumpur, nak telefon pak dia, kena telefon public tu,
Tak pun kedai tu angkat. Assalamualaikum. Ni Pak Cik, Pak Man tolong bagi tahu kat ayah saya Ustaz, lagi pukul 3.30 saya nak telefon. Pak Man pun lalu kok Assalamualaikum ni anak hang abang tadi pukul 3.30 tak hampir tunggu dia telefon tu. Pak Man berhubung dengan ayah, kita berhubung dengan Pak Man. Berapa orang manusia terpaksa berhubungan face to face, menghadap, bersosial. Zaman sekarang manusia sibuk. Anak duduk dalam rumah tak cakap dengan pak, duduk tengok ni ya. Sehingga bini kata alangkah indahnya jika aku jadi handphone, kan? Sentiasa lelaki dia pegang dan tengok. Walaupun manusia sibuk. Kemudian manusia macam-macam penipuan. Manusia cari terus mengejar dunia yang hebat ni. Manusia masih rasa dia tak ada masa. Walaupun perhubungan dia banyak, hari-hari dia nak kena chat dengan ramai orang. Daripada menteri orang bawa semua, dia nak kena ambil tahu apa dia tu kata. Dulu kita tak peduli pun. Akhirnya manusia sibuk dan jauh daripada keluarga mereka, jauh daripada Tuhan. Manusia rasa dia nak kembali segera kepada Tuhan, nak cari jalan pantas, sepantas handphone dia. Lalu dia datang ke masjid, dia tengok ceramah agama, tapi dia tak tahu jalan kepada Tuhan. Dan ada orang mudahkan dia. Ambil kesempatan, tak payah kalut-kalut, main minum ayak saya, insya-Allah terus okey. Main salam dengan saya, ramai orang ambil kesempatan. Dulu bila kata mengamalkan sunnah, orang faham solat, amal akhlak Nabi. Lah amalkan sunnah, makan minuman sunnah, 25 ringgit. Agama dikomersialiskan. Semua orang fikir apa yang boleh saya buat duit dengan agama ni. Bulan puasa, kalau saya ustaz, apa benda pula saya nak jual? Bukan saya kata semua. Hatta orang yang datang ke masjid ni tak ada lah. Ni masjid di Zimbabwe. Hatta orang datang masjid, jadi EJK masjid, belum tentu dia memakmurkan rumah Allah. Mungkin dia nak pegang kuasa. Sebab tu walaupun dia tak larat, tak bagi ke orang juga. Mungkin kerana dia nak menjadikan itu aktiviti sosial dia. Mungkin dia nak mengekalkan pengaruh di tempat dia. Hatta orang politik, hatta orang yang bagi sedekah ke masjid, dia mau nama dia disebut. Lalu kita tidak tahu lagi hakikat agama. Orang lebih banyak mencari habuan dunia. Kata Nabi, wa baturiyatid dunya bi'amalil akhirah, dicari dunia dengan amalan akhirat. Ketika ini orang keliru, semua hak cari tu, tuan-tuan, hak saya amal ni, inilah yang Nabi kata, tuan-tuan untuk dapatkan fadilat ni, ambil 12 ringgit setengah. Habis daripada ceramah ni, beli. Manusia campur antara amalan akhirat dengan kepentingan peribadi. Pasal apa orang ada pasaran? Sebab orang rasa jauh dengan Tuhan. Kita tak boleh sampai, mufti boleh sampai, kita tak boleh sampai, tok syekh boleh sampai, kita tak boleh sampai, ustaz boleh sampai. Bila tanya ustaz macam mana saya nak balik pada Allah, insya-Allah ikut saya, ambil apa-apa ni produk saya, dia macam tu. Tapi Nabi tahu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya engkau tentangku, sesungguhnya aku dekat. Sebab Nabi tak ada kepentingan dakwah melainkan untuk dakwah. Ud'u ila sabili rabbik. Dia seru ke jalan Tuhannya, dia tidak seru ke jalan poketnya. Maka sentiasa dakwah itu, ramai orang nak jadi pendakwah. Sebab pendakwah kereta cantik, makan bagus. Lepas ceramah ni saya pun dapat makan apa? Tak tahu Facebook orang ambil gambar, nak makan sebut, kata Hamka kan, pakai baju hebat, pisang sesikat di bau, number one dress dulu zaman tu, bekasnya diminum orang. Kalau nak kahwin, bismillah.
Bukan salah untuk menghormati orang saleh kalau benar-benar saleh. Tapi saleh itu bukan penceramah. Saleh orang yang dekat dengan Allah. Jadi mufti belum tentu saleh. Jadi mufti belum tentu dekat dengan Allah. Mufti bukan Tuhan lantik, bukan Nabi lantik, kerajaan lantik. Ustaz kita lantik. Kalau kita tak panggil ustaz, dia orang main encik je lah. Maka dengan itu, kadang-kadang manusia jauhkan orang dengan Allah. Agama ajar, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan bagaimana nak menjadikan kita ni dekat dengan Tuhan sedangkan kita rasa kita sentiasa jauh dengan Allah? Ialah dengan antaranya dengan, bukan dengan cara hanya kita duduk cakap dekat-dekat, tapi ialah dengan cara mendekatkan diri pada Allah dengan menunaikan titah perintahnya. Salah satu jalan terpantas dekat pada Tuhan ialah dengan berpuasa. Wallahu ta'ala.